warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan selamat petang kepada semua peserta Konvensyen Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Alhamdulillah, kita sudah pun berada di sesi yang terakhir bagi petang ini. Dan saya ni mendapat satu tugasan yang sangat mencabar kerana saya lihat masing-masing sudah pun tidak sabar-sabar mungkin hendak pulang. Dalam sesi ini kita akan membincangkan mengenai ikon madani yang kita bawakan khas yang mengisarkan topik kesejahteraan rakyat. Dalam membicarakan mengenai kesejahteraan rakyat, selaras dengan tema pembangunan madani, rakyat disantuni, suka saya ingin kongsikan takrifan madani dalam buku Membangun Negara Madani yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kesejahteraan ini merujuk kepada satu kehidupan yang baik dengan kedudukan kewangan yang stabil, selesa dan selamat. Takrifan kesejahteraan ini juga merujuk kepada satu tahap yang melepasi kebimbangan, tidak risau kepada kekurangan wang ataupun keperluan-keperluan lain. Bagi membincangkan tajuk kesejahteraan rakyat, dalam sesi ini kita bawakan ahli-ahli panel yang akan sama-sama akan kupas mengenai pelbagai dimensi kesejahteraan rakyat. Saya perkenalkan bersama-sama saya, di belah kiri saya ahli panel yang pertama Puan Masyitah Suhaila binti Suaid, orangnya comel pengarah bahagian kesejahteraan rakyat, unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Yang seterusnya, apa khabar Puan? Seterusnya kita juga bawakan pegawai daerah Kuala Kangsar, Encik Zul Hisham. Encik Zul Hisham bin Ahmad Sukari yang akan membincangkan mengenai satu inisiatif, iaitu inisiatif E-Pengulu yang telah pun memenangi pelbagai anugerah di peringkat negeri Perak. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Kita juga membawa dua orang pengusaha yang menjadi ikon pada petang ini, iaitu Cik Nurin Alia binti Halid, seorang pengusaha batik dengan jenama Rin Lid dari Johor. Beliau bersama ibunya Puan Nur Saadah binti Masudi dan Encik Rosli bin Daud bersama isteri beliau Puan Aznori yang mengusahakan asam pedas di tangki, merupakan anak jati Merlimau Melaka. Untuk makluman hadirin sekalian, kedua-dua mereka ini merupakan peserta di bawah satu inisiatif peningkatan pendapatan yang di bawah ICU JPM yang dipanggil You Kasih. Terima kasih kepada Cik Nurin yang bersama-sama kita pada pagi ini. Terima kasih Puan Nur Saadah, terima kasih hadir bersama kita, sudi kongsi pengalaman Puan dan Encik Rosli dan juga isteri. Apa khabar? Apabila kita sebutkan inisiatif khas, sudah tentu sekali peranan yang dimainkan oleh bahagian kesejahteraan rakyat dengan pewujudan pelbagai inisiatif oleh bahagian kesejahteraan rakyat dan juga pejabat-pejabat daerah. Sangat penting dengan mewujudkan di bahagian kesejahteraan rakyat adalah custodian kepada satu sistem yang dipanggil Bank Data Kemiskinan ataupun E-Kasih yang pernah memenangi United Nations Public Service Award sebagai satu medium penyelarasan program-program pembasmian kemiskinan. Maka mungkin Puan boleh ceritakan sedikit sebanyak mengenai sistem E-Kasih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih Dr. Moderator dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Okey, seperti semua sedia maklum memang E-Kasih ni, sistem E-Kasih ni merupakan satu pangkalan data kemiskinan nasional yang dibangunkan oleh ICU JPM bermula pada tahun 2008 dan digunakan sepenuhnya bermula pada tahun 2008 Okey, dia sebenarnya untuk menjadikan ataupun menjayakan E-Kasih ni, kita memerlukan holistic approach sebenarnya. Dia bukanlah hanya
melibatkan ICU tetapi dia melibatkan sinergi bersama dengan semua peringkat agensi di semua peringkat bermula di pusat, di negeri dan juga sehingga ke daerah di lapangan. Okey. Dalam sistem e-Kasih ini kita bukan setakat merekodkan profil isi rumah tetapi juga kita merekodkan jenis-jenis bantuan yang pernah diberikan ataupun diterima oleh sesuatu isi rumah. Dia tidak lain dan tidak bukan, tujuan perekodan ini adalah untuk membolehkan maklumat itu dikumpul secara bersepadu dan menjadi rujukan tunggal kepada semua agensi-agensi pemberi bantuan di semua peringkat macam saya katakan tadi. Dan seterusnya dia bagi mengelakkan keciciran sekiranya terdapat lagi mereka di luar sana yang berada di bawah paras kemiskinan itu untuk kita jejaki dan kita membuat verifikasi di lapangan untuk kita dah kumpulkan maklumat yang sebanyak yang mungkin dan kita daftar masuk ke dalam sistem e-Kasih. Saya kira setakat itu dulu Tuan. Terima kasih Wan. Kalau dikira dari segi umur, sistem e-Kasih ini sudah pun 15 tahun ya, daripada tahun 2008 sehingga tahun 2023 sudah 15 tahun. Maknanya kalau budak tu dah masuk tingkatan 3 lah. Jadi apakah proses-proses yang dilaksanakan oleh bahagian kesejahteraan rakyat ni untuk memastikan sistem ini kekal relevan? Terima kasih lagi sekali Tuan. Okey, seperti saya nyatakan tadi, proses pertama yang kita laksanakan itu adalah verifikasi. Tetapi sebelum kita dapat melaksanakan verifikasi itu, kita menggunakan ataupun memperkukuhkan platform yang berada di peringkat lapangan iaitu terutama di peringkat daerah di mana kita mempunyai fokus group daerah. Fokus group daerah ini dipengerusikan oleh semua pegawai daerah lah. Okey. So di sini saya katakan tadi sinergi hubungan di antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga sehingga ke peringkat daerah. Bagaimana untuk semua peringkat ini terutama di pihak daerah untuk memainkan peranan yang lebih aktif dalam membantu kita menjejaki mereka-mereka yang berada di lapangan sana. Okey, dan saya yakin semua sedia maklum e-Kasih ini yang kita merekodkan adalah mereka yang berpendapatan di bawah paras pendapatan garis kemiskinan, iaitu kalau PGK nasional sekarang adalah RM2,208 bagi miskin dan manakala untuk miskin tegak adalah di bawah pendapatan ringgit Malaysia 1169. Okey. So di sini peranan fokus group adalah untuk meneliti nama-nama yang telah dibawa dan disahkan sebelum membolehkan ICU bergerak daripada situ. So selepas disahkan di dalam fokus group, ICU akan melaksanakan verifikasi di lapangan. Maksudnya kita akan turun berjumpa dengan isi rumah itu untuk kita kumpulkan maklumat-maklumat yang lengkap dan kita mempunyai 83 medan maklumat yang kita kumpulkan untuk kita masukkan ke dalam sistem. So selepas kita masukkan maklumat ni di dalam sistem e-Kasih ini, sistem akan generate status seseorang itu. Sekiranya pendapatannya di bawah 2208, dia akan dikategorikan sebagai miskin dan sekiranya pendapatan di bawah 1169 tadi akan dikategorikan sebagai 1169. So peranan tu kita nampak dia mesti secara bersama-sama, dia holistik, dia bukan selepas fokus group dah membuat pengesahan seterusnya kepada ICU untuk kita buat kita buat verifikasi dan kita masukkan dalam sistem dan juga selepas itu mana-mana profil yang telah sedia ada di dalam sistem kita akan buat pemutihan. Pemutihan ni bagi tujuan untuk kita update, mengemas kini maklumat ataupun status semasa seseorang isi rumah berkenaan yang berada dalam e-Kasih. Dan seterusnya, maklumat-maklumat yang ada di dalam e-Kasih ini akan menjadi rujukan kepada agensi pemberi bantuan tadi dalam menentukan kumpulan sasar penerima program. Okey, e-Kasih ini bukanlah bantuan ya. Dia pangkalan data. So maksudnya agensi pemberi bantuan yang akan menggunakan data-data e-Kasih ini bagi tujuan penyampaian bantuan ataupun pemberian bantuan. Ya, penjelasan daripada penjelasan Puan Masyitah tadi memang cukup menarik lah. Maknanya sistem e-Kasih ini dengan meliputi pelbagai aspek peserta-peserta yang telah pun didaftarkan dalam ni, maksudnya sistem ini merupakan satu sistem yang cukup lengkap lah.
Maknanya di dalam sistem-sistem yang kita menjejaki untuk penyelarasan program-program kemiskinan ni, maknanya merupakan sistem e-Kasih merupakan sistem yang satu sistem tunggal lah. Tambahan pula ianya merupakan satu-satu sistem pengkalan data KIR yang miskin-miskin tegar yang sentiasa dikemaskini ya. Dan menjadi rujukan utama pelbagai agensi seperti yang Puan Masyita sebut tadi. Jadi seterusnya kita beralih kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Encik Zul Hisham bin Ahmad Skori, Pegawai Daerah Kuala Kangsar. Kita juga akan membicarakan mengenai satu lagi kaedah penyelarasan menggunakan sistem e-penghulu yang diguna pakai di negeri Perak. Baik Tuan Zul, mungkin Tuan Zul boleh ceritakan. Tadi kita bincang mengenai sistem e-Kasih. Kita beralih kepada sistem e-penghulu. Mungkin Tuan boleh berikan sedikit pengenalan mengenai sistem e-penghulu dan tujuan sistem ini diwujudkan. Terima kasih Tuan Moderator. Saya mohon maaf, suara saya mungkin tidak begitu sedap hari ini kerana baru lepas batuk. Tapi macam mana pun saya akan cubalah menyampaikan beberapa informasi tentang e-penghulu. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum, yang bagi Datuk sedia maklum, berbagai E yang diwujudkan oleh jabatan. Ya. Tapi di negeri Perak, melalui cetusan idea daripada penghulu, kami telah pun ada satu inovasi yang dipanggil E-penghulu. Walaupun nama asalnya bukanlah E-penghulu, nama asalnya sebenarnya adalah E-pelanggan. Oh, E-pelanggan rupanya. Kerana puncanya tercetusnya idea ini kerana bermula di Hulu Perak, daerah Hulu Perak pada tahun 2018. Berbagai isu yang berlaku di pejabat penghulu, saya rasa rakan-rakan TO saya di sini semua sedia maklum. Masyarakat sentiasa memerlukan pengesahan dan penghululah tempat mereka mendapatkan pengesahan, sama ada anak bersekolah, pendapatan dan sebagainya. Jadi apa berlaku di pejabat-pejabat penghulu biasanya mengambil masa sampai 2-3 hari untuk mengeluarkan satu-satu pengesahan pendapatan. Jadi inisiatif daripada sekumpulan penghulu-penghulu ini telah mencetuskan idea e-pelanggan yang nama asalnya untuk kita memudahkan urusan. Jadi e-penghulu telah pun dimulakan pada tahun 2019 dari pembangunan sistem dan telah pun digunakan secara rasmi di semua pejabat penghulu di negeri Perak mulai tahun 2020. Jadi kemudahan yang disediakan ini amat menyenangkan ataupun kita memberikan peluang pada masyarakat untuk mendapatkan perkhidmatan yang mudah. Dengan membawa sekeping kad pengenalan iaitu MyCard kita boleh masukkan ke dalam card reader dan ianya terus pun dimasukkan ke sistem itu dan kita terus dapat semua maklumat yang diperlukan, tidak lagi perlu kita menaip semula. Sebelum ini kita berhadapan dengan kerani perlu menaip semula maklumat dan masa yang digunakan itu amat panjang. Paling cepat pun kita boleh buat satu surat 15 minit. Tetapi dengan adanya e-penghulu ini, kita mampu mengurangkan masa dan setakat yang kita dapat rekod 4 minit telah pun menyelesaikan masalah berkenaan. Jadi saya berpandangan inisiatif ini baik sebagaimana kita nak menyambut hasrat kerajaan untuk mendigitalkan perkhidmatan kita, kerana kita sedia maklum lambakan fail di daerah ni, kalau kami di pejabat daerah ni fail hilang tu biasalah. Kalau sebut fail mana hilang. Begitu juga dengan keadaan di pejabat penghulu, sekiranya terlalu banyak fail-fail yang digunakan, sekarang kita tak perlu fail lagi. Hanya ada dalam sistem dan mereka pun boleh dapatkan terus daripada sistem. Itu adalah satu yang saya boleh share, yang saya boleh kongsi bahawa e-penghulu dapat menjimatkan masa, menjimatkan tempat dan juga yang paling penting dia menjimatkan masa masyarakat berurusan dengan penghulu. Itu yang saya dapat ceritakan dan saya juga rasa sistem ini pun amat baik sekiranya mana-mana jabatan ataupun pejabat-pejabat daerah yang ingin menggunakan, kita bersedia untuk berkongsi. Kerana kita mengambilkan masa lebih kurang 4 tahun untuk membina sistem ini. Dan saya rasa sekiranya kita tidak berkongsi, maka kita tidak akan dapat membantu kerajaan dalam usaha kita untuk menotahkan kemiskinan. Bagaimanakah peranannya untuk menotahkan kemiskinan? Mungkin kita dapat menotahkan secara total, tetapi kita dapat membantu orangnya menyenangkan urusan mereka dalam memohon bantuan-bantuan yang disediakan oleh jabatan. Ya. Seperti mana sedia maklum, di pejabat penghulu kami mengesahkan permohonan untuk
pengesahan pendapatan bagi kumpulan-kumpulan yang memerlukan bantuan daripada berbagai agensi. Yang kemudiannya kami juga memperakukan permohonan-permohonan seperti mana permohonan daripada baik pulih rumah atau permohonan rumah daripada agensi kerajaan. Juga kami juga dalam e-Penghulu ada juga aplikasi yang memboleh juga kami mendaftarkan mereka dalam e-Kasih. Tetapi kita buat pendaftaran awal. Selepas itu baru diserahkan kepada pihak Pejabat Pembangunan Negeri untuk mereka membuat verifikasi. Ya. Begitu juga permohonan bantuan khairat kematian ataupun di Perak kami gelar takaful tabaruk. Bagaimana kita dapat membantu kerana contohnya sekiranya dahulu kita menggunakan sistem manual, kadang-kadang terdapat 2-3 orang yang memohon. Bagaimana sekiranya seorang bapa itu meninggal, anak je 3 orang semua memohon. Tapi dengan adanya e-Penghulu, kami dapat trace, kami dapat kesan seorang saja sebenarnya layak. Jadi ini dapat menjimatkan masa dan tidak perlu bergaduh dengan pelanggan kita dari segi siapa yang layak. Jadi ini satu yang saya boleh share sebagai awalan dan mungkin nanti kita akan boleh juga berkongsi. Dan kami juga ada sediakan gerai di luar, booth kita di luar dan mungkin tuan-tuan dan yang bagi Datuk boleh mendapatkan maklumat lanjut lagi. Itu dahulu daripada saya. Ya. Mungkin tuan-tuan dan puan di gerai e-Penghulu booth e-Penghulu ni ada di luar, di belah kiri ya. Di belah kiri Dewan, mungkin boleh lihatlah. Maknanya inisiatif e-Penghulu ni merupakan satu inisiatif yang sangat baik. Kerana kita pun sedia maklum pegawai-pegawai daerah yang ada sebagai hadirin pada petang ini pun sudah tentu maklumlah. Pejabat daerah ni adalah satu tempat yang mana sekiranya ada satu perkhidmatan yang tak ada taker, pejabat daerah lah tempatnya. Jadi macam banjir, benda-benda perkara-perkara, inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan tiba-tiba tak ada taker, tak ada orang, maknanya pejabat daerah lah tempatnya. Jadi mungkin inisiatif seperti e-Penghulu ni cukup baiklah dan sangat membantulah untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan awam. Baik Tuan Zul, setelah sistem ini digunakan beberapa tahun ini ya, apakah inisiatif yang dilaksanakan bagi memastikan sistem ini diperkasakan? Mungkin secara mudah alih ataupun kaedah-kaedah lain yang dapat menambah baik sistem ini? Ya. Sebenarnya sistem ini sangat dinamik. Ya. Seperti kita sedia maklum, penambahbaikan perlu dilaksanakan. Ya. Dalam usaha kami di peringkat negeri, saya juga terima kasih kepada Usaha Kerajaan Negeri yang sangat menyokong penuh sistem ini, di mana kita telah pun mendapat satu peruntukan yang besar juga untuk kita melaksanakan secara go live dan boleh menggunakan melalui telefon bimbit. Dan selepas ini kita akan berusaha untuk kita mengintegrasikan dengan sistem-sistem yang ada di pelbagai jabatan. Sebagai contohnya e-Kasih perlu diintegrasikan supaya ia boleh bercakap secara 2 hala. Selama hari ini kita hanya boleh 1 hala di mana kami hantar permohonan awal. Tapi selepas ini mungkin kami juga akan boleh membantu pihak ICU untuk membuat verifikasi dan juga membuat pembetulan sekiranya ada apa perkara yang perlu kami bantu. Begitu juga dengan jabatan-jabatan lain, JPN, MAIB, Majlis Agama Islam Negeri, ya, macam kami di Perak ada MAIB, Batu Mal. Ini juga akan diintegrasikan dalam usaha untuk kita memastikan sistem ini diguna pakai secara total. Kita hanya di Perak buat masa ini kami menggunakan e-Penghulu sebagai sumber rujukan bagi apa-apa pengesahan. Ini merupakan inisiatif yang kita akan laksanakan dan untuk menambah baik lagi sistem. Bagaimana pula kalau sekiranya pelanggan-pelanggan ini tidak mahir menggunakan aplikasi? Mungkin kerana pelanggan ini tidak tersisih. Bagaimana pejabat daerah nak selesaikan masalah? Kita sedia maklum bahawa ada setengah-setengah tempat tu memang ada lagi masalah-masalah yang internet apa semua. Tapi kita masih lagi gunakan cara tradisional lah. Mereka boleh datang ke pejabat penghulu dan juga kita juga akan memperkasakan institusi ketua kampung untuk mereka membantu mana-mana anggota masyarakat yang mungkin tidak mampu ataupun tidak boleh akses kepada internet. Ya. Jadi kita berharap dengan program-program untuk kita mendapatkan liputan internet yang meluas ini, kita harap benda ini boleh selesai dalam masa yang terdekat lah. Terima kasih Tuan. Hadirin yang dihormati sekalian, sistem e-Penghulu ini merupakan satu sistem yang cukup baik lah. Seiring dengan pemboleh daya strategik Malaysia Madani yang kita lihat iaitu digitalisasi perkhidmatan rakyat bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam dapat dipertingkatkan. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada panel yang seterusnya iaitu ikon Madani yang kita bawa daripada Johor, Cik Nurin Alia binti Khalid
yang merupakan pemegang sijil Politeknik Sultan Ibrahim Pasir Gudang, Johor. Beliau telah menerima peralatan dan bengkel melalui program You Kasih. Tapi sebelum itu kita teruskan bersama-sama dengan panel ini. Kita saksikan satu AV ya mengenai bingkisan ikon kita ini. Silakan. Baik, terima kasih ya. Cukup terharu bila kita tengok video seperti ini ya. Daripada video yang kita saksikan tadi jelas sekali ya. Cik Nurul ini cukup minat dengan lukisan batik cantik. Gerai beliau juga ada di luar di sebelah kanan. Untuk makluman hadirin sekalian, bagi sesi bicara ini
Ibu beliau Puan Nur Saadah akan membantu berkomunikasi bagi pihak anaknya. Baik Cik Nurin, boleh kongsikan usaha bagi meluaskan pasaran batik Rinlit ini? Terima kasih Tuan. Pelbagai usaha yang saya telah laksanakan untuk mengasah lagi bakat saya dalam mengembangkan produk batik yang telah dihasilkan. Pertamanya, saya telah mendaftarkan perusahaan saya ini di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Kraftangan Malaysia bermula 2021. Saya telah terlibat aktif dalam pelbagai program pameran sebagai usaha memperkenalkan produk saya di peringkat negeri. Produk batik yang dijadikan sebagai simbolik perasmian bagi program Orang Muda Johor Festival 2021 pada 21 November 2021 oleh Tuanku Mahkota Johor Duli Yang Amat Mulia Tuanku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Ismail telah berkenan mencemar duli pada majlis tersebut. Showcase produk usaha kasih di bangunan Datuk Jaafar Muhammad, Kota Iskandar, Nusajaya yang dirasmikan oleh Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi pada 17 Mei 2022. Showcase Majestic Johor Festival di Puteri Harbour, Bandaraya Iskandar Puteri pada 18 hingga 18 September 2022. Seterusnya, program Satu Seni Johor di Paragon Mall yang dirasmikan oleh pengurusi Jawatan Kuasa Belia Sukan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Johor Yang Amat Berhormat Muhammad Hairi bin Muhammad Shah pada Julai 2022. Selain daripada itu, kami juga membawa Nurin untuk program mewarna setiap minggu di Waterpark Asahan. Oh, bagus sekali ya, sudah tentulah maknanya banyak pelbagai program yang telah pun disertai ya. Daripada penjelasan Puan Saadah tadi, mungkin kita lihat peranan Kerajaan Negeri Johor dan juga ISU Johor khususnya banyak membantu mengembangkan kemahiran beliau dengan memberikan ruang untuk showcase tersebut. Mungkin dalam video tadi juga kita dapat lihat bahawa ISU Johor juga telah menyediakan satu bengkel batik untuk mengembangkan perniagaan beliau lah. Jadi Cik Nurin, mungkin apakah cita-cita atau impian untuk 10 tahun akan datang? Apa yang ingin dicapai dalam perniagaan batik ini? Besar cita-cita saya untuk berjaya dalam bidang ini. Apa yang saya harapkan saya dapat kembangkan dan perluaskan lagi perusahaan batik di negeri Johor ini dan seterusnya menjadikan produk jenama batik saya iaitu Rinlit terkenal dan berjaya dan mendapat tempat di pasaran dan sebaris dengan jenama-jenama terkenal seperti batik Nur Afah di Terengganu. Kerana itu, harapan saya untuk bantu keluarga saya hingga bahagia dan sebagai tanda ucapan terima kasih kepada keluarga yang telah membesarkan saya
dan banyak membantu saya dalam perusahaan ini. Terima kasih Puan, terima kasih, dan insya-Allah saya juga doakan Rinlik Batik ni Terima kasih. akan menjadi satu jenama yang terkenal bukan saja di Malaysia, di peringkat antarabangsa, insya-Allah dengan izin Allah. Amin. Seterusnya, ikon madani yang kita bawa bersama-sama dalam sesi pada petang ini adalah Encik Rosli bin Daud. Encik Rosli, sihat Encik Rosli? Okey. Encik Rosli okey? Assalamualaikum. Ada. Sihat Tuan. Sihat Encik Rosli? Encik Rosli rupanya dia tak tinggal pergi ke mana-mana pun membawa isteri bersama yang merupakan pemilik asam pedas di tangki Saya. Saya kira mereka, orang Melaka mungkin tentu sekali lah kenal air tangan panel kita ni. Beliau merupakan anak jati Melaka. Sebelum kita teruskan, sama-sama kita saksikan satu montaj mengenai Cik Rosli. Berniaga hampir 5 tahun. Perniagaan kami bermula daripada saya berniaga nasi lemak di sekolah setelah suami kemalangan tahun 2016. Pendapatan kami masa itu sangat teruk. Kami cari cara lain untuk mulakan perniagaan bagi menampung keluarga kami. Sebabkan hanya saya punca pendapatan masa itu. Ini merupakan bapa utama perniagaan kami sebelum kami berpindah ke tempat baru. Kami mula berniaga dekat sini pun hasil daripada sumbangan daripada kasih, sumbangan-sumbangan lain. Mungkin Cik Rosli lah, boleh kita mulakan bicara kita dengan ceritakan mengenai pengalaman sebelum Cik Rosli bergiat dalam perniagaan asam pedas ini. Terima kasih pada juri tadi. Permulaan saya dulu, saya seorang pertukangan. Pertukangan, lepas tu saya accident tahun 2016 sampai 2017 saya terduduk kat rumah. Selepas itu semangat anak-anak dan isteri saya lah yang bagi saya kehidupan saya, semangat berniaga. Selepas itu saya dah sakit 2 tahun, tak tahu apa yang saya nak buat. Yang urus saya orang rumah saya. Apa yang saya nak berniaga, yang bukaan asam pedas saya ni, semua saya jual. Apa barang yang saya ada, semua saya jual. Nak hidupkan diri saya dan anak-anak saya dan isteri saya. Selepas itu barulah saya buka berniaga ini. Lepas itu dalam masa 2002 saya mohon kepada UITC Melaka barang alatan berniaga. Saya dapat ke barang tu 5 barang saya dapat. Itulah saya memula berniaga. Daripada dari duit 2,000 saja saya mula berniaga. Itu sampailah sekarang. Yang bagi semangat saya isteri saya lah dan anak-anak saya.
Yang tahu semua yang susah senang isi saya. Kehidupan saya macam mana. There's always a woman behind a successful man. Nah, maknanya inilah contoh di depan mata kita. Mana isteri beliau menjadi kekuatan, tonggak kekuatan kepada beliau lah. Mungkin sebelum ni Cik Rosli sebutkan tadi pernah bekerja sebagai kontraktor dan kini beralih sebagai pengusaha makanan. Mungkin ni susah bidangnya kerana bidangnya jauh sekali. Bagaimana minat berniaga ni timbul? Minat berniaga saya ni daripada anak saya yang nombor 2. Dia lah yang pernah dulu semasa saya accident, dia lah waktu sekolah, balik sekolah terus dia kerja. Dia bekerja di kedai melemau lah. Anak saya tu lah yang minat berniaga dan isteri saya pun minat berniaga. And dari situ lah saya cuba berniaga. Sampai sekarang, anak saya semua kerja dengan saya, 3 orang kerja dengan saya. Pekerja ada 5 orang. 8 orang semualah. Termasuk saya dengan isteri saya 10 orang. Oh, 8 orang sudah daripada 2 orang tu sudah menjadi 8 orang sekarang ni. Sudah menggaji 8 orang. Mungkin pada masa awal perniagaan tu terdapat banyak kekangan ataupun mungkin memerlukan beberapa peralatan. Bagaimana Pejabat Pembangunan Negeri Melaka ataupun ICU Melaka membantu mengembangkan perniagaan asam pedas? Bismillahirrahmanirrahim. ICU memang banyak membantu kami dari segi peralatan yang diberikan kepada kami untuk meneruskan perniagaan kami. Daripada kami setakat 5-8 meja, dengan bantuan daripada ICU Melaka, alhamdulillah lah, ramai customer boleh datang duduk. Selain tu macam dapur masak pun daripada ICU Melaka pun banyak membantu kami. Kami boleh masak dengan pelbagai lagi cepat. Okey, tak apa. Maknanya tahniahlah kepada ICU Melaka, Encik Megat Azlani, saya nampak tu senyum situ. Mana senyum bangga. Sama juga seperti yang ikon sebelum kita ni, ICU Johor. Terima kasih kepada Tuan Haji Rahman dan juga Kerajaan Negeri Johor yang membantu untuk mengelahirkan usahawan-usahawan muda dan mengeluarkan peserta-peserta yang didaftarkan dalam sistem e-kasih yang kita sebut tadi. Terujalah saya dengar penjelasan Tuan, maknanya mengenai peranan ICU lah yang dapat mengembangkan perniagaan asam pedas ni daripada 2 pekerja menjadi 8 orang pekerja. Jadi mungkin apa perancangan Tuan pada masa depan untuk memastikan asam pedas ni menjadi terus maju, mungkin nak buka cawangan banyak, cawangan asam pedas bukan cawangan lain Kita memang ada impian lah untuk buka cawangan lain. Untuk kumpul dana daripada sekarang, daripada hasil kami berniaga, insyaAllah kami akan cuba cari untuk buka cawangan lain di kawasan bandar ke. Sebab sekarang saya berniaga di kawasan kampung. Memang ada niat untuk berniaga di kawasan bandar. Kedai saya pun naik dari, selain ICU Melaka yang memang banyak sangat membantu kami, dari segi promosi pula YB kami, Dr. Akmal pun banyak membantu. Dari segi penasihat saya pun ada ketua Pengulu Melimau, Tok Jasli bin Pit pun banyak bantu bagi nasihat kepada kami, bagi semangat pada kami selepas kami jatuh satu keluarga. Alhamdulillah lah, memang semua banyak membantu. Tapi memang banyak ICU, terima kasih ICU Melaka. Kerana ICU Melaka lah kami boleh bangkit semula. Terima kasih semua. Terima kasih Puan, terima kasih. Semoga perniagaan asam pedas ni dapat terus berjaya dan dirahmati dan dapat membimbing lebih ramai pekerja dari golongan peserta e-kasih jugalah. Mungkin mengambil peserta mungkin ke depan hari itu boleh menggaji pekerja-pekerja daripada yang didaftarkan dalam sistem e-kasih. InsyaAllah. Seterusnya mungkin setelah kita dalam saya kira dah masa pun menunjukkan 5-20 minit. Tapi saya belum nampak lagi ada signal-signal untuk saya berhenti Jadi seterusnya saya buka lah mungkin 1 atau 2 soalan dari peserta convention mungkin untuk cadangan ataupun pandangan kalau sekiranya ada.
Okey, terima kasih semua ahli panel dan peserta konvensyen pada petang ini. Jadi dari sesi ini dapatlah kita simpulkan bahawa untuk melonjakkan tahap kesejahteraan rakyat kita ni, kita harus merencana dan merangkul kekuatan masyarakat melalui data dan dapatan untuk merancang inisiatif yang sesuai dengan keperluan mereka. Seperti yang disebutkan oleh Dr. Madeline pagi tadi, apa-apa inisiatif yang dilaksanakan oleh kita hendaklah sesuai dengan masyarakat yang kita nak bagi, golongan sasar yang kita nak bagi. Saya yakin dengan adanya medium yang kita laksanakan pada hari ini, mungkin kita dapatkan memberikan satu optik yang positif lah mengenai hala tuju kesejahteraan rakyat, sekaligus sebagai pemangkin yang penting ke arah usaha menoktahkan kemiskinan. Seperti yang disebut-sebutkan dalam dua sesi yang sebelum-sebelum ni. Justru peranan-peranan pegawai daerah dan kerjasama SDO sangat penting sebagai satu penggerak ataupun pembulih daya strategik Malaysia Madani. Saya tidak mahu mengambil masa lama, kita sudah pun menghampiri 5.30. Jadi sekian dahululah saya tangguhkan kita punya sesi kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi insya-Allah.